Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, bertemu lagi kita untuk subjek Pendidikan Islam, Pendidikan Khas KSSM tingkatan 2. Okey, pada minggu ini kita akan masuk kepada masih lagi di unit akhlak dan kita masuk kepada sifat amanah. Okey, cikgu sentuh terus kepada ketiga-tiga standard pembelajaran. Okey, hari ini kita akan belajar tentang pengertian amanah. Kemudian, cikgu akan jelaskan kebaikan bersifat amanah dan juga cikgu akan terangkan macam mana ataupun menunjuk cara perlakuan bersifat amanah. Okey. Kita tengok set induksi ni. Kalau kita dapat lihat, kalau kamu dapat lihat, kat sini ada dua gambar kan? Gambar yang sebelah kiri tu, yang pertama tu semasa berada di dalam dewan peperiksaan. Kalau kamu tengok, gambar tu ada dua. Satu yang di slide. Di slide tu apa? Ibu jari kat bawah kan? Ke bawah, maknanya tak bagus. Maksudnya kenapa tak bagus? Kamu boleh tengok yang murid lelaki tu pandang belakang, dia nak tiru jawapan murid perempuan. Maksudnya murid lelaki tu tidak amanah, tidak jujur semasa peperiksaan kan, kerana dia meniru. Okey, yang bawah tu dia jawab sendiri, dia tak tiru orang. Maknanya itu like, baguslah. Okey, manakala gambar yang kedua, kalau kita dapat tengok, itu seperti situasi yang mana seorang perempuan yang berambut kuning tu, dia kehilangan beg duit dia. Dan kawan yang perempuan seorang lagi berambut pendek tu datang bagi beg duit tu. Mungkin beg duit perempuan yang rambut panjang tu tercicir. Kemudian yang rambut pendek tu dia jumpa, dia bagi kepada yang punya beg duit tu. Maksud kat sini apa? Bermaksud dia amanah lah. Dia jumpa beg duit, dia serahkan. Dia perasan ada orang mungkin mencari beg duit tu, dia serahkan kepada orang yang punya kan. Jadi dia amanah. Okey, macam tajuk kita hari ni lah, kita nak bercerita tentang sifat amanah. Okey, sebelum kita pergi jauh, kita kena tahu apa pengertian amanah. Okey, pengertian amanah ialah kepercayaan yang diberikan kepada seseorang. Amanah tersebut wajib dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan berintegriti. Bermaksud, jika kita diberikan sesuatu tugasan, kita diberikan sesuatu apa sahaja, maksudnya itu adalah amanah yang orang serahkan kepada kita dan kita kena buat sehabis baik. Kita kena buat benda tu. Kita kena jaga benda tu. Kalau amanah tu dalam bentuk barang, kita kena jaga barang tu sebaik-baiknya. Kalau amanah tu berbentuk tanggungjawab, tugasan, kita kena lakukan tugasan itu sebaik-baiknya. Dalam kehidupan kita, semakin kita membesar, kita akan lagi besar tanggungjawab kita. Besar lagi amanah yang orang akan bagi kepada kita. Jadi kita sebagai orang Islam, kita wajib laksanakan dengan penuh tanggungjawab dan berintegriti. Kan kita tak boleh culas lah dalam bab-bab amanah ni, sebab ini adalah hukumnya adalah wajib. Kita kena jaga amanah ni sebaik-baiknya. Okey, ada 4 manfaat bersifat amanah. Jom kita tengok. Yang pertama, mendapat kepercayaan rakan-rakan. Okey, bila orang tahu kita ini adalah seorang yang amanah, yang pandai, yang jujur, yang bertanggungjawab dengan amanah dia tu, kita akan dipercayai oleh orang. Kawan-kawan pun selesa nak bercerita dengan kita tentang rahsia dia, ataupun ada barang kawan-kawan yang minta tolong simpankan ke, kawan-kawan rasa selesa dengan kita sebab dia tahu kita amanah. Jadi dia tidak ragu-ragu untuk percaya dengan kita. Nombor 2, disayangi dan dihargai. Bila kita ni amanah ni sifat yang positif, sikap yang baik, akhlak yang baik kan. Jadi orang akan automatik sayang kita, akan automatik hargai kita sebab kita mempunyai sifat yang terpuji. Nombor 3, memperoleh kenaikan pangkat dan ganjaran lain. Ini jika kamu dalam situasi
bekerja kan. Dalam bekerja ni kita mungkin bermula dari bawah. Bila bos kita lah kan, majikan kita tengok kita amanah, bertanggungjawab dengan amanah, tugas kan, kita dapat tugas sebagai pekerja, kita ada tugas kita dan kita laksanakan tugas itu kan, amanah yang kita dapat tu kita laksanakan dengan baik. Jadi bila majikan tengok kita bagus, dia pun akan senang untuk nak naikkan pangkat kita. Ini contoh untuk yang bekerja lah. Okey, kemudian nombor 4, mendapat ganjaran di akhirat dan hidup dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semestinya lah bila kita dah melaksanakan tanggungjawab kita, kita dah amanah dengan segala tugas, dengan segala apa pun tanggungjawab orang bagi pada kita, kita dah amanah, semestinya ganjaran yang hebat akan kita terima semasa di akhirat, dan semasa kita hidup ni pun kita dapat keredaan Allah. Okey, seterusnya ada 4 akibat tidak bersifat amanah. Kalau kita tak amanah pula, apa jadi pada kita? Nombor 1. Minta maaf, tajuk atas tu cikgu terlupa nak tukar. Baikkan tajuk atas tu ya. Okey, kita tengok yang point yang kat bawah tu je. Yang tajuk atas ni abaikan. Silap sikit kat sini, cikgu tak tukar. Maaf ya. Okey, kita tengok yang bawah tu. Nombor 1, hilang peluang menjadi pemimpin. Okey, seperti yang kita tahu, untuk menjadi pemimpin yang baik kan, pemimpin ni siapa? Macam kita, menteri, Perdana Menteri, wakil-wakil rakyat. Kita kenalah cari ataupun kenalah memilih orang yang amanah, orang yang bertanggungjawab, sebab mereka ini akan menguruskan kita, rakyat. Ini mungkin untuk yang lebih peringkat dewasa lah kan. Untuk kamu pelajar, boleh kamu faham ataupun ketahui benda ni. Jadi nak jadi pemimpin pun, tapi tak semestinya dari segi situ. Kat sekolah pun ada pemimpin. Macam kamu di sekolah ada pengawas, ada yang cikgu lantik menjadi ketua ketingkatan, ada yang dilantik sebagai perpustakawan kan, dan sebagainya. Jadi cikgu akan nilai sifat-sifat ni semualah. Cikgu akan tengok kamu ni orang yang macam mana, amanah ke orangnya, boleh ke menjalankan tanggungjawab dengan baik. Jika kamu ada sifat amanah tu, bermaksud kamu boleh menjalankan tanggungjawab itu dengan baik, memimpin kawan-kawan kamu dengan baik, sebab kamu amanah. Amanah, kamu jujur dengan tugas yang kamu lakukan. Adalah peluang untuk menjadi pemimpin. Okey, nombor 2, hilang kepercayaan orang. Bila sekali orang dah tahu kita ni tidak amanah, semestinya orang akan ingat dan orang tak akan percaya lagi dah lepas tu. Contoh, kawan bagi pinjam buku ke atau apa, kita hilangkan buku tu. Jadi bila dah jadi macam tu, kawan kita pun rasa apa? Tak percaya lagi. Lepas ni dah tak nak bagi, dah pinjam dekat kamu sebab kamu dah hilangkan buku dia yang kamu pinjam sebelum ni. Ini contoh Okey, ketiga, dipandang serong oleh masyarakat. Okey, sebab apa? Bila kita tak amanah ni, contoh keuangan kita mungkin jadi AJK masjid ke, contohlah AJK dekat taman ke kan, kita jadi bendahari ke apa ke kan. Terjadilah kes yang duit tu hilang ke, duit tu terguna ke kan, maksudnya kita tak amanah. Jadi orang akan pandang serong oleh masyarakat. Orang akan bercakap kita ni tidak amanah, kita ni tak boleh dipercayai. Kan contohlah, cikgu tahu kamu, anak murid cikgu semua bagus-bagus, baik-baik, tak ada yang macam ni, insya-Allah, amin. Okey, nombor 4, amanah yang tidak ditunaikan akan dituntut di akhirat dan hidup tak diberkati. Okey, bila kita tak menjalankan amanah ni, amanah yang orang bagi pada kita kan, kita tak jalankan dengan sebaiknya, akan dituntut dan dipersoalkan di akhirat. Macam contoh cikgu lah, yang dekat dengan senang kamu faham. Macam cikgu bekerja sebagai guru. Tugas cikgu adalah mengajar kamu, mendidik kamu. Jadi bila cikgu tidak amanah menjalankan tanggungjawab cikgu sebagai guru, contohnya di waktu macam ni kita tak boleh ke sekolah kan. Kalau cikgu tak buat bahan, tak buat video mengajar kan, tak cari video mengajar untuk kamu belajar di rumah, maksudnya cikgu tak amanah lah.
cikgu dapat gaji tapi cikgu tak buat kerja. Jadi cikgu tak nak terjadi benda tu pada diri cikgu. Sebab apa, nanti kita akan ditanya, dipersoalkan di akhirat. Cikgu tak nak. Macam kamu pula, tugas kamu apa? Cikgu dah siapkan bahan, cikgu dah buat sedaya upaya yang cikgu boleh buat. Tugas kamu di rumah adalah kamu sertai PDPR. Kamu siapkan tugasan semampu yang kamu boleh. Kan? Mungkin kalau kamu tak boleh minta bantuan kakak, abang ataupun ibu bapa. Semampu boleh. Jadi kamu kena sertai PDPR tu. Buat tugasan yang cikgu bagi. Itu amanah untuk kamu pula sebagai pelajar. Kalau kamu tak laksanakan amanah tu, kamu tidak jujur, kamu tidak bertanggungjawab, pun turut akan dipersoalkan nanti, kan? Sama-samalah kita menjaga amanah yang diberikan. Baiklah murid-murid, kita tengok next. Ada 6 bersifat amanah. Apa tu 6 tu? Hari ni dia agak banyak sikit. Cikgu terang sekali sebab tajuk ni tak panjang. Okey. Nombor 1, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Bila kita ada sifat amanah tu, Allah akan redha dengan kita. 2, terhindar daripada dosa. Sebab apa? Kita dah jalankan amanah kita dengan penuh tanggungjawab dan integriti. Jadi kita tak akan mendapat dosa sebab kita dah menjalankan sebaik mungkin. 3, membentuk sikap yang bertanggungjawab. Okey, bila kita ni amanah, kita ni mempunyai sikap amanah, jujur, dan secara tak langsung kita ni adalah manusia yang bertanggungjawab. Nombor 4, mendapat kepercayaan orang macam cikgu terangkan sebelum ni. Nombor 5, dimuliakan, dihormati pun macam cikgu terangkan sebelum ni pada bab kelebihan tadi, kan. Nombor 6, berakhlak mulia. Okey. Sebab sifat amanah ni sifat positif, sifat yang baik, akhlak yang baik. Jadi secara tak langsung kamu ni adalah orang yang berakhlak mulia. Okey. Kita masuk kepada contoh perbuatan bersifat amanah. Okey, ada 4 contoh saja yang cikgu ambil. Kita tengok yang pertama. Amanah terhadap ibu bapa. Ni siapa? Ini kamu. Cikgu juga, sebab cikgu masih ada ibu bapa. Cikgu masih ada ibu. Bapa cikgu dah meninggal dunia. Okey, jadi kita ni amanah kita terhadap ibu bapa. Ibu bapa macam peringkat kamu, mak ayah nak kamu belajar. Kan? Kamu nak buat apa lagi? Kamu bukan kena pergi cari duit ke, kena pergi buat kerja kat luar, kena cari duit untuk bagi kat keluarga. Tak. Kamu punya tugasan sekarang ni adalah belajar bersungguh-sungguh. Kamu kena belajar betul-betul. Jangan main-main. Mungkin ada di antara kamu yang mak ayah kamu sediakan handphone sebab nak PDPR mudah, kan. Mungkin mak ayah kerja, tak boleh nak share, nak kongsi telefon. Mak ayah bagi telefon pada kamu khas untuk kamu buat PDPR. Malangnya ada yang tidak mengikuti PDPR walaupun mak dah sediakan telefon, mak dah sediakan wifi dan sebagainya, tapi dia tak jalankan PDPR. Adalah, tapi tak adalah cikgu nak cakap tu siapa, tapi ada. Jadi mak ayah dah semestinya kecewa sebab mak ayah pergi kerja. Bila mak ayah balik, mak ayah tanya, tadi ada buat tak? Abang, kakak ada buat ke? Ada. Hakikatnya tak ada. Bila cikgu call, mak ayah kata, anak kata ada, tapi sebenarnya tak ada. Jadi cikgu tak nak kamu tergolong dalam tu. Kamu duduk rumah, tak ada buat apa, ada handphone mak bagi tu, buatlah PDPR. Tak banyak pun. Kalau rasa macam benda tu terbeban, kamu rehat dulu. Petang mungkin boleh buat, malam pun boleh buat, kan. Bukannya nak masak ke, nak jaga anak ke, kan. Jadi kamu kenalah belajar bersungguh-sungguh. Sebab ini apa? Ini amanah. Nombor 2, amanah terhadap jiran. Semestinya kita mestilah hidup berjiran, kan. Mestilah yang duduk perumahan lagilah sebelah rumah jiran, kan. Kalau duduk rumah flat pun sama. Kiri, kanan, atas, bawah jiran. Semua jiran. Rumah kampung pun semua mesti ada jiran, kan. Jadi mungkin ni contoh jiran kita nak ke mana-mana. Okey, mungkin sekarang ni COVID-19 ni tak adalah. Mungkin sebelum-sebelum ni balik kampung ke, berhari raya ke, kita ni tak ada ke mana, jiran minta tolong jagakan rumah dia. Kita ni sebagai jiran yang baik, kita kena tolong. Kita kena amanah dengan apa yang jiran apa yang jiran minta tolong tu, kan. Kita kena amanah. Tolonglah sesama jaga. Mungkin sekarang ni kamu tolong dia, tolong jagakan rumah dia. Mungkin dia masa-masa akan datang jiran pula tolong kita. Bila kita berbaik dengan jiran kita ni, kita hidup ni seronok. Kita tak rasa kita kalau kita
tak okey dengan jiran kita kan. Kalau kita ada masalah dengan jiran kita, kita rasa macam tak seronok kan. Sebab yelah jiran ni orang yang terdekat dengan kita. Bukan kita ada keluarga tapi mungkin keluarga kita jauh. Tapi orang yang paling dekat dengan kita siapa? Jiran. Kalau kita ada kecemasan, jiran kita akan tolong. Jadi bila waktu macam ni kita kenalah saling menjaga. Nombor 3, amanah terhadap masyarakat. Itu menegur kelakuan yang tidak baik. Okey, ini contohlah kalau kita nampak kawan kita kat sekolah tu conteng dinding kan, ataupun rosakkan apa-apa harta di sekolah kan, pintu ke, contohlah kamu sebagai kawan yang baik, kamu boleh tegur. Tegur ada cara, bukan kau buat apa tu. Jangan macam tu. Mungkin itu akan mencetuskan pergaduhan. Kamu boleh cakap dengan nada yang lebih sesuai. Panggil dia, contoh Ali, janganlah buat macam ni, tak baik. Ini kan harta sekolah. Kalau dekat kau kecoh, contohlah kan, remaja kan, darapan, kau kecoh lah kau, tak payah nak tunjuk baik lah kau. Cakap macam tu kan. Kita jangan pula pergi bergaduh pula dengan dia. Tak payah, cukup setakat tu sebab kamu dah menjalankan tanggungjawab kamu. Tapi kalau kata kamu takut, cikgu tak nak saya tegur dia kan, dia bantai saya kan, kejap lagi lepas sekolah dia heret saya belakang lorong kan, saya kena pukul lah. Saya tak nak lah cikgu. Okay, tak apa. Kalau kamu tak berani, tak payah buat apa. Kalau nampak, pergi jumpa cikgu, bagi tahu cikgu. Itu ialah yang terbaik kan. Nanti cikgu akan selesaikan benda tu. Jangan pula kamu bersubahat. Dah nampak pula orang tu, contoh kawan tu buat benda yang tak elok, diam tak payah bagi tahu cikgu, nanti kan kesian lah kat dia kena denda. Janganlah. Tak boleh sebab itu benda yang salah. Kita tak boleh bersubahat. Nombor 4, amanah terhadap rakan. Contoh tu, dia pinjam buku kan, pinjam buku ke kan, kamu kan suka pinjam pemaris, pinjam pemadam, pinjam pensel, tak bawa, dah pinjam tu, tolonglah amanah. Janganlah kamu dah pinjam, terhambil pula masuk dalam beg. Selalu macam tu cikgu dengar. Cikgu tengok ni cikgu, ni dah pinjam barang orang, dia bawa balik pula cikgu, patut saya cari tak jumpa. Contoh, dah lama cikgu tak dengar ayat-ayat ni semua. Kalau sekolah ni confirm dengar. Jangan macam tu. Bila kita dah pinjam barang orang, kawan dah bagi pinjam, jagalah, dah pakai pulangkan balik. Okey, penutup. Tidak sempurna iman bagi orang yang tidak beramanah, dan tidak diterima solat orang yang tidak bersuci, dan tidak sempurna agama orang yang tidak diterima solatnya. Okey, ini adalah riwayat At-Tabrani. Okey, cukup setakat di sini sahaja. Nanti cikgu akan bagi link tugasan untuk hari ini. Cikgu harap jika kalau kamu tak faham atau ada apa-apa persoalan, macam biasa boleh WhatsApp je pada cikgu ya. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.